untuk lab report esok, dia sama sahaja seperti yang kita akan bincang pre-lab report hari ni lah. Okay, cuma bezanya adalah solution dia. Kalau untuk yang hari ni, kalau kita tengok kita guna HBR dan juga KOH kan. Esok mungkin solution lain. Mungkin HCl dengan NaOH ke ataupun H2SO4 dengan KOH ke, tak tahulah. Okay. Satu lagi dari segi kita punya concentration. Kalau kat sini kita guna 2.5 molar HBR, esok mungkin kita guna yang lain ke, concentration dia berbeza lah. Okay, dia tak sama. Okay. Satu lagi, okay, untuk lab report pada esok hari, awak tak perlu print pun lab report ni. Okay. Cuma awak perlu tulis nama, student name kat sini, metric number, lecturer's name, saya lah, practical class, date. Okay. Dan awak salin semula. Dia tak boleh pakai komputer. Dia kena pakai handwriting. Okay. So, kena tulis semula title, objektif. Okay. Theoretical background ni memang kena tulis lah. Kalau tengok kat sini, prosedur kat sini, prosedur tak perlu salin balik. Okay. Tapi kena tulis untuk passive sentence wajib tulis. Yang active sentence ni tak perlu salin. Cuma tulis dalam bentuk passive sentence. Okay, kat sini. Results pun kena salin semula. Calculation dan juga precaution step. And last sekali adalah conclusion. Okay. So total marks dia adalah 25 markah. Okay. Wajib handwriting. Computer writing tidak dibenarkan. Okay. Okay, satu. So selepas awak dah menulis, dah siap. Okay. Saya nak awak snap. Snap guna cam scanner. So dia akan automatic dalam bentuk PDF. Lepas tu upload dekat dalam Google Classroom ni lah. Okay. So yang ni awak akan upload dekat submission of lab report ni. Okay. Awak tekan submission of lab report ni. Nanti awak akan adalah untuk submit kat tempat ni. Okay. Submit dalam GC. Pada pukul 10 pagi lah. Seelok-eloknya sebelum pukul 10 pagi. Sebabnya saya dah schedulekan due untuk submit benda ni pukul 10. So selepas pukul 10 awak memang auto tak boleh submit dah. Okay, ingat Ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan cara menulis dan juga penghantaran lab report sebelum kita pergi kepada content of lab report? Madam, kalau on time pukul 10 dikira ke tak? Ke kira misi? Tengok kepada jam awak lah. Kalau saya guna standard time sebab standard time kita memang pukul 10. So kalau awak cepatkan jam, tak ada masalah lah. Kalau jam awak lambat, awak tak boleh submit lah. So it's better for you to finish up before 10. Dia macam Google Form sebelum ni lah. Yang UPS dan juga practical skill test. After that time memang tak boleh dah. Okay. Kalau dah siap awal, boleh je submit. Tapi kalau rasa tak puas hati, nak unsubmit, nak resubmit balik, boleh. Tapi dalam tempoh 8 ke 10 pagi lah. Selepas pada tu, dah memang tak boleh nak unsubmit dan resubmit. Tak boleh. Sebab saya dah schedulekan di sini. Okay? Ada lagi apa-apa soalan? Madam, handwriting tu dalam kertas kacang biasa je kan? Handwriting dalam kertas kajang biasa menggunakan pen. Okay? Okay, madam. Saya tak nak menggunakan pencil. Awak hantar draft assignment periodic table dekat saya. Guna pencil, saya tak nampak. Yang tu saya, kalau awak perasan saya return balik tu, kalau saya return balik tak bertanda tu, awak faham-faham je lah. Okay? Okay, mesti menggunakan pen. Ada lagi? Madam, calculation pun pen.
Calculation. Semua pen. Tidak ada menggunakan pensel. Alright. Okay? Okay, ada lagi? Tak ada. Okay, so kalau tak ada, kita terus kepada discussion untuk lab report Saya terus pergi kepada copy of answer pre-lab lah. Terus, sekejap. Sekejap Okay. So kita tengok answer scheme untuk pre-lab report test. Okay. So title ni awak kena salin balik lah. Dia tak ada markah pun. Okay. Dan objektif pun kena salin balik tapi tak ada markah. Okay. Theoretical background. Okay. Theoretical background ni apa yang awak perlu tulis. Okay. Sekejap saya stop sharing. Saya nak share dekat sini. Sekejap sekejap. Apa saya tak boleh? Okay. Term paper's gotta be great. It's a third of my grade. Your ideas are on the money. Let's Okay, so ini adalah lab report writing practical skill, Dalam lab practical lab report report lah. chemistry ada Okay. 8 perkara yang kita perlu lengkapkan. Okay, so ada ni lah, ini adalah perkara-perkara yang The perlu. first one is title. Biasanya dah diberi dalam soalan, contohnya macam ni. Dalam practical test yang sebenar nanti, HBR dan NaOH diberi dalam soalan. Untuk part ni, Okay, kita boleh ni tulis apa introduction. concentration of Sekejap skill untuk menentukan dia. Poin yang kedua, for example, we make a red ni akan masuk ke suggest ni bolehlah ditulis dalam practical test. Okay. Dengar tak suara saya? Dengar Mida. Dengar Mida. Okay. So introduction ataupun teori ni, ini adalah 3 benda yang awak perlu tulis dalam introduction ataupun theoretical theory. Okay. Make sure tulis balik semula lah ni. Number 1 is titration is a procedure for determining the concentration of a solution using another solution with known concentration. Okay. Yang kedua, the end point is the point at which indicator change color. And the third point is the equivalence point is the point at which the amount of acid and base present exactly neutralize one another. Okay. So awak kena hafal je lah. Kalau awak tak nak hafal, awak faham-faham lah. Awak pun online kelas kan. Saya tak boleh pantau awak pun. So, mungkin awak boleh tulis pada kertas lain ke. Lepas tu salin ke. Ikut awak macam mana lah. Okay. Okay. Seterusnya Test adalah nanti. Next is procedure. procedure. We have part A and part B. So student diminta untuk tulis semula prosedur ni menggunakan passive sentence. Before we go to result and calculation, kita fahamkan dulu apa prosedur eksperimen ni. Part A is preparing and determination of the concentration of diluted HBr solution. Step 1. Okay. So ni adalah prosedur-prosedur The dia lah. water Okay. lagi tak
Ini awak boleh Dapat tengok tepi. sendirilah daripada video yang saya Lihat bagi tu. dalam table ni. Okay, Maka, so make sure letak awak dalam tulis table dalam ni. bentuk passive Step 8 sentence. and Okay. 9. So, berkenaan Step dengan 8 kita passive sentence. Okay. Passive sentence ni contohnya, sekejap Okay. So, contohnya yang dekat part A ni adalah preparing and determination of the concentration of dilute HBr solution. Okay. First procedure dia adalah fill approximately 100 ml of distilled water into a 250 ml beaker. Okay. In passive sentence, awak kena tulislah 100 ml of distilled water was fill ada ed FILLED into a 250 ml beaker. Maksudnya past tense kan. Okay, prosedur yang kedua. Rinse a 10 ml pipette with 2.5 molar HBr. So, nak passivkan dia 10 ml 2.5 molar HBr solution was pipette ada ed with was is 10 ml 10 ml pipette was rinsed ada ed with 2.5 molar HBr solution. Itu past tense kan dia lah. And number 3, number 4, number 5, number 6. Sama juga part B pun sama juga. Kena past tense kan sampailah prosedur number 9. Ada soalan kat sini? Okey tak okey? Ni part 4 procedure. Okey, kita tengok pula kepada result. Okey, so results ni pun sama juga. Results ni awak kena salin semula. Okey. So this results memang kena salin semula, buat dalam bentuk jadual. Okey. So dia akan bagi initial reading dan juga final reading dekat sini. So macam mana nak cari berapa volume of NaOH used adalah final tolak dengan initial. Okay. So final tolak dengan initial. Okay. So contoh gross tu 22.70 tolak dengan initial reading kosong lah. So dapat 22.70. Dia mesti 22.70. Dia mesti bila kita nak tulis untuk results ni dia mesti 2 decimal places. Kalau awak tulis 22.7 kosong markah, tak ada markah. Okey. Contohnya yang bacaan yang pertama ni kan. Okey, awak kira-kira awak dapat 22. Awak tulis 22 sahaja. Tak ada markah. Dia mesti 2 decimal places. 22.00. 21.8 tolak kosong. Kalau kosong pun, kita tak tulis kosong. Kita akan tulis 0.00. It means that 2 decimal places lah. So, kita akan dapat 21.80. Awak tak akan tulis 21.8. Kalau awak tulis 21.8 sahaja, tak ada. Okey? Ingat Okey, kat sini yang biasa student hilang markah ni sebab dia tak tulis decimal places, 2 decimal places. So, okey, cara nak kira untuk volume, average volume of sodium hydroxide ni. Okey, ni. First reading, first reading akan plus dengan second reading, plus dengan third reading. Gross ni kita abaikan. Okey, sebab tu kat sini dia tulis 1 plus 2 plus 3 divide by 3. Okey, gross tak included sebab gross kita buat laju-laju. Okey. Okey, setakat ni. Okey, madam. Okey, kalau awak katalah awak tersalah buat gross plus dengan first dengan second reading. So tak ada markah lah untuk average. Okay. So average mesti tunjuk jalan kerja dia ni. Mesti tunjuk 22 tambah ni bahagi 3. And final answer dia pun mesti dalam 2 decimal places. 21.9. Tak boleh tulis 21.9. Kena tulis 21.90. Mesti ada unit, mil. Tak tulis unit pun tak ada markah di situ.
Okay. Okay. So next kita tengok kepada calculation. Okay. Calculation awak boleh tengok dalam video sendirilah. Sekejap Okay. So saya stop. Sekejap. Sekejap saya nak present pakai yang ni pula. Saya terpaksa pakai dua device. Okay. So tadi ada 3 teori tadilah. Ni. Okay. First, second dengan third. Yang ni kena tengok pada video tu. Okay. Sama ada awak tulis ataupun ini. So procedure pun sama. Dia mesti dalam passive sentence. Okay. Untuk results dia kena make sure 2 decimal places kat sini. Okay. And kena ada jalan kerja kat sini. Okay. And mesti ada unit. Okay, kat sini awak tulis 3, awak dapat dah full mark 2 markah. Okay. Untuk prosedur part B ni kalau full complete dapat 2. Untuk part B 2 markah. So sebab tu total dia 4 markah kat situ. Okay. So yang ni, yes. Yang prosedur tu je nak kira grammar ke tak payah? Oh tak apalah. Grammar tu saya tak tengok sangat lah. Okay. Yang penting awak pasifkan sentence je lah. Kalau boleh kepada grammar, kena buat grammar lah. Tapi insyaAllah lah saya cuba tolong lah dekat sini sebab takut ada yang memang lemah English kan. Okay. Okay. Untuk result pula. Okay. Untuk result dia punya table ni betul semua ni 1, 2, 3, 4 ni 4 markah. Kat sini 5, kat sini 6, unit 1. 7 markah lah kat situ. Okay. Salin balik lah kat situ. Okay, calculation, determination of the concentration of dilute HBr solution. Okay. So kita menggunakan formula of ni. M1 V1 equals to M2 V2. Okay, M1 ni adalah before and M2 V2 adalah after. Okay, so kat sini, sekejap mana dia punya soalan lab report sebenar Okay, sekejap saya tengok sekejap. Okay, sekejap saya stop sharing. Okay, so kita tengok kepada calculation. Ini result tadi. Okay. Solution. V1 is volume of concentrated solution. M2 is molarity of diluted solution. V2 is volume of diluted solution. Since kita nak determine concentration of diluted HBr, kita sebenarnya nak calculate value of M2. M1 molariti larutan pekat 2.5 molar, V1 volume larutan pekat 10 ml, V2 volume larutan cair. Kita kena tengok kepada isi padu volumetric flux yang kita guna. So isi padunya adalah 250 ml, so inilah V2. Semua maklumat dah ada, tulis formula, substitute value, kita dapati M2 is 0.1 molar. Unit jangan lupa tulis. Dalam penulisan lab report, kita hanya perlu tulis yang ini sahaja. Yang atas ni tak perlu.
For calculation, Okay, so untuk part A tadi, dia 3 markah dekat sini 1 markah untuk formula M1V1 equals to M2V2. 1 markah untuk substitution. Okay, dan 1 markah adalah untuk final answer, dapat 0.1 molar. Okay, so ingat awak jangan ingat 2.5 molar ni. Ini adalah bukan 2.5 molar untuk esok. Kita ubah dia punya concentration. Okay, volume sama. Okay, molarity sama, yang ni sama, M2 sama, V2 sama. Cuma esok berbeza pada kat sini je lah, 2.5 molar ni. Kita gantikan dengan nilai yang lain. Okay, so maksudnya awak substitute yang ni je lah yang lain. Yang ini dua ni sama. Okay, ini untuk part A lah. Okay, kita sambung part B pula. unit jangan lupa tulis. Dalam penulisan lab report, kita hanya perlu tulis yang ini sahaja. Yang atas ni tak perlu. For calculation part B, kita akan determine concentration of NaOH solution. Concentration dekat sini adalah molarity. So formula molarity is mole of solute over volume of solution in liter. Since kita nak cari molarity NaOH, so mole ni pun mesti mole NaOH, volume mestilah volume NaOH. Part B ni kita buat titration between NaOH dan HBr. Maklumat tentang NaOH yang kita ada hanyalah average volume iaitu 21.90 ml ni kita dapat daripada result. Untuk HBr pula, yang pertama kita ada 0.1 molar kepekatan, yang ni daripada calculation part A tadi. Dan yang kedua kita ada volume iaitu 25 ml, yang ni kita dapat daripada prosedur. Dekat sini, pipette 25 ml of diluted HBr. Step 1, kita akan buat equation untuk tindak balas titration kita ni. As we know, acid react with base, it will form salt and water. So HBr react with NaOH, it will form NaBr and H2O. Pastikan equation ni balance. Okay, so equation ini wajib tulis. Tapi esok bukan HBr. Okay, so awak kena tengoklah acid dia apa, base dia apa. So kalau acid dia HCl, base dia NaOH, so HCl plus dengan NaOH akan dapat NaCl plus water lah. And make sure the equation is balanced. Step 2, kita akan calculate mole HBr. Since kita ada molarity dan juga volume, so kita akan guna formula N is equal to MV. So ni molarity, ni volume, tapi pastikan convert dulu dalam unit liter. So substitute all the value, kita dapat 2.5 times 10 power of negative 3 mole. Step 3, calculate mole NaOH. From the balance equation, kita dapati 1 mole HBr equivalence to 1 mole NaOH. So kita ada 2.5 times 10 power of negative 3 mole HBr. So bila darab silang, kita dapat 2.5 times 10 power of negative 3 mole NaOH. Step 4, barulah kita calculate molarity NaOH. So ni formula molarity NaOH. Mole NaOH dah dikira dekat step 3. Volume NaOH dah ada dekat average volume result. Pastikan convert ke unit liter. Substitute all the value. Kita dapati molarity 0.11 molar. Unit jangan lupa tulis. Okay, part ni. Okay, so kena ingatlah dekat sini awak dah nak kira number of mole tu. Jangan ambil nilai pada 0.1 ni lah. Sebab 0.1 ni kita dapat daripada part A. So tadi kan concentration dia berbeza. So nanti awak akan dapat value untuk part A ni lain. Dia bukan 0.1 lah kat sini. Okay. And volume dia sama je lah. 0.025 sama je. 25 ml kat sini. So dia akan dapat mole yang berbeza kat sini lah. So 1 mol dengan 1 mol NaOH dapat lain lah kat sini. Dia sama kat sini.
So substitute mole kat sini over dengan ni adalah average volume yang awak dapat untuk calculation part B ni tadi. Okay, average yang pada jadual yang kita kira average tadi. Okay, so dapatlah final answer dia. Okay. Okay, so saya continue. Ada soalan tak untuk calculation ni? Ada soalan tak kelas? Calculation part A dan juga part B? Tak ada Tadi. Madam, Okay. Yes, Benny? boleh guna formula MAVA per MBV. Tak boleh. This one adalah bukan dilution ni. Kita nak cari concentration of NaOH ni. Bukan, yang tu formula MAVA per MBVB equal to A over B itu. Ha? Utilization formula. Oh, awak nak guna yang itu. MAVA equals to MBVB. Boleh. Okay. So, kalau kat sini dia akan dapat untuk acid dengan base lah. Sekejap saya stop sharing sekejap. Okay, saya sharing kat sini pula. Dia ada banyak device kan? Okay, so kat sini. Okay, untuk part B ni, kawan kita kata dia nak guna. Okay, MAVA equals to MBVB. So, A ni stand for acid lah. B tu stand for base. Okay. So, katalah concentration of acid dengan ni tadi 1 mol dengan 1 mol. So MAVA equals over dengan MBVB sama juga dengan 1 nisbah 1 lah. Okay. So kita dapatlah sama jugalah bila kita bawa MAVA equals to MBVB. So concentration acid tadilah 2.5 molar. Okay. Volume acid 25 mil. Concentration of base yang kita nak cari, volume of base adalah daripada average value. So still akan dapat jawapan yang sama juga. Boleh juga kaedah ni. Okay. Ada lagi soalan nak tanya? Okay. Okay. Sekejap. Saya stop sharing yang ini. Saya share yang satu yang ni. molar, unit jangan lupa tulis. Okay, yang ni pun Ada satu sama lagi lah. cara yang lebih mudah, dia guna 2 step je. First step, write the equation. Second step, dia akan terus cari molarity NaOH menggunakan formula MAVA over MBVB equal to A over B. MA molarity acid 0.1 molar, VA volume acid 25 ml, MB molarity base yang ni yang kita nak cari, VB volume base average volume, A adalah koefisien untuk acid, tengok pada equation HBr koefisiennya 1, B adalah koefisien untuk base, tengok dekat equation NaOH koefisiennya pun 1. Substitute all the value. Volume tak payah convert apa-apa dah sebab dua-dua dalam unit yang sama. So kita dapat molarity base kita 0.11 molar. Jawapan akhir mesti ada unit. So for calculation part B, pilihlah nak guna yang first step pun. So ni dia dah cerita dari kat sini ada 2 step. Okay. Sama ada nak guna first step ataupun the second step yang inilah. Okay, mana-mana satu awak boleh guna. Janji akan dapat jawapan yang sama. Boleh nak guna yang 2 step pun boleh. Next Ada. is discussion. For Okay, practical test, kita hanya Yes? Yang calculation tu kan, kalau kata sebelum dapat final answer, boleh ke kalau tak tulis apa-apa unit? Memanglah. Final answer saja yang perlukan unit. Yang tadi tengok ditulis semua. So saya macam
Oh. Oh tak perlu. Okay, final answer saja perlu tulis unit. Okay ya, part calculation kita nak masuk discussion dah ni. Okay, madam. Okay. So discussion. Tulis precaution steps sahaja. For example, number 1, make sure there is no air bubble at the tip of the burette. So ni burette, tip of burette dekat sini, pastikan jangan ada air bubble macam ni. Mata kita ni the conical dan warna tu kita boleh water before and point iaitu plus ni. So precaution step yang saya Ini adalah precaution steps dia. Okay. So sama ada awak nak hafal ke, awak tulis pada kertas lain salin balik ke, nanti ikut awak lah. Iaitu saya tak boleh nak control benda tu kan. Okay. So awak buat je lah yang ni. Make sure there is no air bubble at the tips of the burette. Make sure eyes are parallel to the meniscus level to avoid parallax error. Third point, place a white tile beneath the conical flask to observe the color changes clearly. And the fourth point is rinse the inner wall of conical flask with distilled water before the end point is reached. Salin sajalah yang ini. Okay. So next kita tengok suggest ni kepada bolehlah last ditulis one. dalam practical test nanti. The last one is conclusion. Since objektif eksperimen kita adalah untuk determine concentration HBr dan concentration NaOH, so conclusion yang pertama adalah the concentration of diluted HBr solution is 0.1 molar. Conclusion kedua, the concentration of NaOH solution is 0.11 molar. Okay. Okay. So conclusion ni dia ada dua. The concentration of diluted HBr solution is 0.1. So yang ni awak dapat daripada calculation untuk part A. Okay. Dan conclusion yang kedua adalah the concentration of NaOH is 0.11 molar. Ini adalah calculation yang awak dapat daripada part B. Okay. Nanti awak akan dapat value yang lain lah sebab esok kita akan ubah solution acid lain, base lain dan juga concentration of acid dengan base pun berbeza value lah. So awak kena faham betul-betul macam mana cara nak calculate dia. Okay. Sebab bila awak salah calculate, nanti saya akan cerita sekejap lagi. Salah calculate, apa jadi pada conclusion semua tu lah. Okay. Okay. So saya stop. Saya start present yang ini. Okay, saya nak pergi kepada yang ini pula. Okay. So yang ni tadi, yang ni saya silap lah kat sini bukan 2.5 ni. Tadi concentration acid adalah 0.1 molar kan. Okay. So kat sini, ni satu markah tadi, substitution satu markah, final answer satu markah. So 3 markah di situ. Okay. And kat sini pun sama, equation satu markah. Okay. Then awak buat MAVA apa semua ni satu markah. Substitution value satu markah. And final answer satu markah. So 4 markah kat situ lah kalau dapat betul semua. So any precautions relates to experiment, tadi dekat dalam video kita ada 4 precaution. So awak tulis je 4 tapi kita bagi 3 markah. Okay. And kat sini concentration of dilute 1 markah, ni 1 markah, so total dia 2 markah kat situ. So sebab tu total marks untuk lab report ni adalah 25 markah. Okey, ada apa-apa soalan tak sebelum saya pergi kepada bila student buat mistake? Madam. Ada apa-apa soalan tak? Madam. Ya. Answer for concentration tu tak kisah ke berapa decimal places? Saya tak dengar lah, cakap kuat sikit. Answer for concentration tak kisah ke berapa decimal places? Itu decimal places. Untuk answer, tak kisah. Janji pada result.
Actually sebenarnya it's better for you to write into decimal places untuk apa-apa final answer. Tapi kat sini dia buat ada yang satu, ada yang dua kan. Yang tu kita tak emphasize sangat lah. Tapi saya nak awak buat 2 decimal places untuk semua answer. Sebab nanti final exam PSPM pun semua final answer mesti into decimal places. Okay? Okay, madam. Dapat Lavina? Thank you, madam. Okay. Ada lagi soalan sebelum kita pergi kepada mistake student? Madam, Yes. maknanya yang contohlah concentration of diluted HBr solution tu maknanya 0.10 molar macam tu. Tak 0.1. Maksud saya adalah final answer ni. Dekat ni. Final answer ni. Maksud dia. Okay. Ni. Final answer. Dalam calculation dia tak kisah. Dalam pengiraan ni. Tak kisah macam mana pun. Okay, janji final answer tu mesti 2 decimal places. Okay? Ada lagi? Tak ada Okay, so kalau tak ada, kita tengok dekat sini. Okay. Katalah awak tersalah kira dekat sini kan? Awak tersalah kira 1 markah kat sini. So kat sini dah tak dapat lah. Kat sini katalah ni betul, ni betul, ni betul. So akan dapat 3 markah kat sini. Okay. So yang ni awak akan substitute yang salah kan? So dia akan jadi salah kat sini. So final answer kat sini dia akan jadi salah jugalah. Okay. So bila salah kat sini, yang ni akan jadi betul, yang ni akan jadi betul sebab tak berkait pun dengan nilai average kat sini kan? Okay. Tapi dia akan efek pada dekat sini. Okay. So yang ni awak dapatlah 1 markah. Formula awak dapatlah 1 markah. Dia akan salah kat sini. Sebab tadi kat sini dah salah kan? Kat sini dah salah. Ni. Sini salah. So bila salah, awak akan bawa kesalahan tu di sini. So automatik kat sini salah dan automatik kat sini salah lah. So kat sini dapatlah markah. Yang ni akan betul, yang ni akan jadi salah. Kiralah berapa banyak awak akan jadi salah. Awak akan hilang 1, 2, 3 markah. Kat sini awak akan hilang 3 markah juga. So awak akan dapat kat sini total kita 25, 6 markah, 19/25. Okay, untuk skor lab report ni, dia mesti 23/25. Ataupun minimum dia 20/25 lah. Kalau ini minimum. Kalau bawah pada 20, ni memang bad lah, very bad. Sakit sikit lah untuk awak. Okay. Itu kes pertama kalau dia salah kat situ. Okay, kita tengok kes kedua. Kes kedua katalah. Okay, yang ni semua betul. Okay. Awak salah kat sini ke? Salah substitution. So automatic kat sini salah. Okay. Okay. Lepas tu yang ni tak ada masalah. Betul. Yang ni betul. So awak substitute pun betul, yang ni akan dapat betul. Tapi kat sini akan jadi salah lah. Sebab dia bawa pada kat sini. Kat sini salah dah kan? So dia akan hilang 3 markah di sinilah. 2 markah kat sana, 1 markah kat sini. So tinggal 22/25 kat sini. Hilang. Okay? Itu kalau salah 1 part. Kalau kat sini salah juga. Kiralah berapa banyak salah. Kalau kat sini pun salah, dah habis kat sini salah. Berapa banyak salah. Tinggal berapa je kan? So saya sebenarnya risau part calculation ni sebenarnya. Untuk awak ni. So make sure kena berhati-hatilah part calculation ni. Sebab part discussion, semua saya dah ceritakan. And awak boleh salin balik je apa yang ni. Cuma masalah dia calculation ni lah.
So bila salah habis kat sini semua salah. Okay, katalah okay. Kes ketiga ni student yang paling teruk lah ni. Okay, kalau student yang paling teruk, okay, dia memang tak tahu benda. Okay, mungkinlah yang ni dia betul kan. Takkanlah nak tolak pun salah kan. Okay, nak cari average. Okay, betul lah. Okay, nak cari average mungkin dia tahulah kot dapat. Okay, formula tahu. Yang ni dia tak tahu dah nak masuk mana. Tak tahu. Ni salah. Salah kat sini dah. Okay. Lepas tu, takkanlah equation tak tahu kan. Formula dapatlah. Yang ni dia tak tahu dah nak masuk. Yang ni nilai berapa, apa semua tak tahu. Mana acid, mana base nilai. Yang ni pun salah, yang ni pun salah. Yang ni dapatlah full mark. So automatic ni salah, yang ni salah. So berapa dah hilang? 4 markah hilang kat situ. Kat sini hilang 2 markah. 6 markah. Samalah akan dapat 19 per 25. Sakit jugalah tu. Okay, yang itu lagi very bad student lah yang itu. Okay. Okay, ada apa-apa soalan sebelum kita stop kelas? Saya nak stop sharing dah ni. Arrow tak tulis minum kan? Arrow? Just tulis precaution je kan? Precaution saja. Error tak perlu. Baik dah. Okay. Lagi? Ada lagi? Betul ni tak ada ni? Okay, so kalau tak ada, esok pukul 8 pagi, make sure semua bangun ya. Tak ada masalah oversleep ke apa ke, tak ada. So saya nak nanti pukul 10 automatik saya akan check dekat dalam GC. Semua dah submit. Okay. Lepas tu tak ada apalah. Kita tak boleh nak sambung dengan tutorial. So nanti hari Khamis kita akan continue dengan tutorial Lewis structure. Soalan yang saya bagi dekat dalam group WhatsApp tu. Yang tu kita akan discuss pada hari Khamis nantilah. Okay. So good luck untuk lab report test esok ya. So saya harap sangat awak score lah untuk lab report test kali ni. Okay. UPS 1 kita dah settle. Pre-skill, practical skill test pun kita dah settle. And lab report test ni pun saya harap awak pun score lah. Okay. Mana-mana macam contohnya Haziah Yasmin, Lia kan, Lia Hazirah. Awak tak score untuk UPS, tak score untuk practical skill test tu. Yang lab report test make sure kena score lah. Yang itu tak bermakna yang lain tak perlu score. Yang lain pun kena score juga. So kalau sebenarnya kalau ikut total kita, markah PB, kalau awak boleh dapat semua full mark 60%, awak tak payah datang exam untuk final, dah dapat B dah 60. Okay. So sebab tu saya nak sangat awak betul-betul score for markah PB ni. Okay, so kalau tak ada apa-apa kita stop dulu. Good luck untuk esok ya. So any questions boleh PM saya lah. Okay, thank you. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. 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 Madam.